Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini dalam mata pelajaran faraid kita akan sama-sama mempelajari bab yang kedua, tajuk yang kedua iaitu waris. Jadi kita akan bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan waris dari sudut pandangan Islam. Baik, yang pertama sekali kita lihat dulu pengertian ataupun makna waris. Jadi pengertian waris ialah orang yang berhak menerima harta peninggalan si mati disebabkan oleh perkahwinan, kekeluargaan, walak ataupun Islam. Jadi ada 4 sebab yang membolehkan seseorang ni mewarisi harta. Baik, kita lihat pula sebab-sebab pewarisan yang ada dalam makna tadi, iaitu yang pertama sebab pernikahan, yang kedua ialah dengan sebab kerabat, dan yang ketiga dengan sebab walak. Walak ni maksudnya tuan ataupun puan yang memerdekakan hamba. Jadi jika seorang tu memerdekakan hamba di bawahnya, maka dia layak mewarisi harta kalau hamba tersebut ada harta dan tiada waris lain. Kemudian yang keempat sebab perwarisan ialah Islam. Jadi kita tengok dulu yang pertama sekali tadi, iaitu pernikahan. Baik, dengan sebab kita bernikah, orang yang layak dapat harta ialah isteri ataupun suami. Sedangkan sebelum kahwin, suami ataupun isteri kita tak layak dapat harta, tetapi disebabkan pernikahan, maka seseorang tu boleh mewarisi harta satu dengan yang lain. Contohnya, anak-anak kahwin besok, suami ataupun isteri sebelumnya bukanlah ahli waris, tapi dengan sebab kita bernikah, maka isteri ataupun suami kita boleh menjadi waris disebabkan mereka jadi suami ataupun isteri. Baik, yang kedua sebab perwarisan ialah kerabat. Kerabat maksudnya ialah ahli keluarga. Jadi di kalangan ahli keluarga kita, ada yang mendapat, ada yang menjadi waris, ada yang boleh mewarisi harta, dan ada juga keluarga kita yang dikerabat tetapi tidak mewarisi harta. Kita akan lihat nanti dalam pelajaran yang akan datang siapakah waris-waris yang layak dapat harta dan juga yang tidak layak dapat harta. Kemudian yang ketiga tadi, walak. Jadi macam yang saya terangkan tadi, walak kalau seseorang membebaskan hamba, dia layak dapat harta hamba tersebut jika hamba tersebut tidak mempunyai waris lain. Jika hamba tersebut ada waris lain, contoh isteri, anak dan sebagainya, maka kita tak layaklah. Ini hanya untuk hamba yang kita dah bebaskan, kemudian dia tak ada waris lain. Baik, kemudian yang keempat, Islam. Jadi orang Islam lain layak mewarisi harta orang Islam yang lain. Maksudnya kalaulah kita ni mati besok dan ditakdirkan kita tidak mempunyai sebarang waris, maka harta kita akan masuk ke dalam Baitul Mal, dan kemudian Baitul Mal ni akan digunakan untuk kebajikan orang Islam yang lain. Itu maksudnya orang Islam mewarisi harta orang Islam yang lain. Baik, itu 4 sebab pewarisan. Kemudian kita lihat apakah maksud Baitul Mal yang saya sebut tadi. Baik, Baitul Mal ialah perbendaharaan, yang ini tempat bagi menyimpan harta orang Islam yang diletakkan di bawah kuasa pemerintah. Jadi yang kita kenali Baitul Mal sekarang ialah pusat zakat lah, mudah senang. Jadi kalau contoh orang Islam tu dia tak ada waris,
kemudian dia mati, hartanya akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Kemudian Baitul Mal ni apa pula dia nak buat duit dengan duit orang yang mati tu? Baitul Mal akan digunakan bagi kebajikan umat Islam, sama ada buat sekolah, buat jalan, buat masjid, surau dan sebagainya, untuk kemaslahatan umat Islam. Baik, kemudian kita lihat pula waris-waris kerabat dalam perwarisan. Waris-waris kerabat dalam perwarisan ada 5. Baik, yang pertama waris ashabul furud. Yang kedua ialah waris asabah. Yang ketiga waris zawil arham. Yang keempat waris hajbun. Dan yang kelima waris mawani'ul irs. Baik, jadi kelima-lima waris ni ada yang dapat dan juga ada yang tak dapat. Ini senarai waris. Contoh macam waris ashabul furud, dia dapat harta dengan cara furud. Waris asabah dapat harta dengan cara asabah. Waris zawil arham pula dia tak dapat harta. Waris hajbun, waris yang terhijab, maksudnya ada seorang yang halang dia. Nanti kita akan lihat contoh apakah siapa yang boleh halang siapa daripada mendapatkan harta. Kemudian yang kelima waris mawani'ul irs. Waris mawani'ul irs ni maksudnya waris yang terhalang daripada dapat harta kerana ada sifat-sifat tertentu yang halang dia. Contoh sifatnya macam dia membunuh pewaris. Contoh sepatutnya dia anak, dia waris daripada harta bapa dia, tapi dia bunuh bapa dia. Jadi disebabkan dia bunuh pewaris dia, maka dia terhalang daripada mewarisi harta. Itu contoh waris mawani'ul irs. Baik, insya-Allah sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah di pertemuan akan datang saya akan terangkan secara terperinci apakah yang dimaksudkan dengan waris ashabul furud, waris asabah, waris zawil arham, waris hajbun dan juga waris mawani'ul irs. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak insya-Allah. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.